ramai-ramai duk ada ni, ada tak rumah tuan-tuan tak ada gula pasiang? Gula putih lah. Tak ada. Rumah dia tak ada. Angkat tangan, nak bagi hadiah. Ada semua. Tuan-tuan tahu apa dia tu? Seorang tak ada. Nanti belakang jumpa saya, kita bagi hadiah istimewa, tahniah. Tapi semua ada, dia seorang tak ada. Tuan-tuan tahu tak apa dia gula? Pasir. Gula pasir. Gula pasir duduk dalam makanan subhat. Dia duduk dalam bahasa kitab samaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun yang samaran. Barang siapa yang dapat tinggalkan yang samaran, barang siapa yang dapat tinggalkan yang samaran, sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan dia telah menjaga akhlaknya. Lawan tak boleh tinggal benda samaran, agama tak boleh jaga, akhlak tak boleh jaga. Hadis tadi sambung lagi, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Baik daging tersebut, baiklah dia. Buruk daging tersebut, buruklah dia. Rupa-rupanya dia sangkut dengan benda samaran. Kenapa gula putih duduk di benda samaran? Sebab apa? 70 hingga 80% kandungan gula tadi adalah gula sukrus. Nama saintifik dia sukrus. Gula sukrus adalah gula jahat. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan nak makan buat kolesterol 10 tahun dah, kolesterol tak turun-turun. Tahu pasal apa? Pasal tak tinggal gula. Tu satu hal gula pasiang. Tu susu apa? Susu pekat manis tu. Yang tu bukan susu. Yang tu gula. 80% gula. Susu tak ada langsung. Gula lepas tu minyak sawit lah. Ada dalam semua teh tarik. Betul tak? 80% gula jahat. Tuan-tuan kalau makan gula ni, kolesterol tak turun, kencing manis tak turun, uric acid tak turun. Uric acid apa dia? Kalau tinggi, gout. Darah tinggi, jantung tersumbat. Ni kalau uric acid tinggi. Semua ahli kaji dalam bidang perubatan, semua dalam dunia ni, yang Islam, yang tidak Islam, mengakui bahawa gula adalah bapa kepada segala penyakit. Dia duduk di samaran. Saya cakap benda ni di semua kuliah saya. Tuan-tuan kena buat keputusan untuk tinggalkan dia, sebab dia duduk di samaran. Bila duduk di samaran, kita nak jaga agama pun susah. Anak kita lagi susah. Dan dengan burger dia telan, dengan hotdog dia telan, KFC dia telan. Susah, tanda susah. Senang ya, subuh tak boleh bangun, tak boleh jaga agama. Subuh tak boleh bangun tu tak boleh jaga agama. Bukan kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menegakkan solat, dia menegakkan, dia menjaga agama. Barang siapa tak solat, dia meruntuhkan agama. Ni bab makan nombor 4 permakanan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa nak ganti? Nak ganti apa? Kena ghostan tuan-tuan. Tengok dia moyang-moyang nenek kita makan apa. Bukankah mereka dulu makan gula merah? Gula yang diperbuat daripada air nira, nira nyok tu. Kan? Lepas ada mayang nyok tu dia potong situ. Ambil nira. Nira ni boleh ambil kalau betul-betul buat 2 kali sehari boleh ambil, pagi dengan petang. Lepas tu masak dia sampai jadi beku. Kalau rajin tumbuk-tumbuk, blend sampai jadi gula pasiang. Warna merah lah. Tu orang dulu makan tuan-tuan. Gula merah lagu tu tuan-tuan. Gula merah masuk dalam makmal, kita buat kajian, tak ada 1% pun gula jahat. Gula sukrus yang saya sebut tadi tu, dalam gula merah 1% pun tak ada. Itu sebab orang dulu kita jarang dengar orang kencing manis. Orang dulu moyang-moyang ni hidup sampai 100 tahun lebih umur dia. Sakit tak ada. Saya pergi di selatan Thailand, satu pekan kecil. Lepas jemput saya pergi sana. Saya pergi sana lah. Lepas jamu saya teh, ayak teh. Saya tengok ayak teh tu setengah gula.
Setengah ni gula, setengah ni teh. Alamak. Macam mana? Tapi bukan gula pasiak, gula pokok tar. Sana panggil pokok tar. Kalau sini kita panggil pokok kelapa laut. Bisa tengok tak pokok tu? Ada kot sini kan, tapi tak banyak, tempat mereka banyak. Jadi dia buat gula tu daripada gula tar. Saya minta air panas. Sebab apa? Manis sangat, kena tambah air panas. Kemudian lepas minum, dia minta tolong suruh cek darah tinggi kencing manis. Penduduk kampung lebih kurang ada 20 orang. Saya kata, habis ni kalau cek kencing manis semua tinggi ni. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Saya cek, seorang pun tak ada kencing manis. Seorang pun tak ada kencing manis. Dia makan gula setengah gelas, tapi seorang pun tak ada kencing manis. Pasal apa? Dia makan gula yang tak ada sukrus, tak ada gula jahat. Kena tipu kita, tuan-tuan. Saya buat kajian. Tuan-tuan boleh tanya ahli-ahli kajian saya. Di belakang tu ada 2 orang ahli saintis yang ikut saya sekali. Bila kita buat kajian, ya Allah, seolah-olah ini satu senjata sulit daripada musuh Islam. Kita makan bukan kata penyakit saja, mai. Kedua, rohani kita jadi rendah. Rohani kita, kekuatan kita, dia rohani tinggi ni, tuan. Sebut nama Allah ni nikmat, lebih nikmat daripada segala-galanya. Allah. Tapi kerana dalam darah kita ada benda kotor, sebut nama Allah seperti mana sebut nama orang, tak ada apa-apa. Sedangkan kejayaan Islam, musuh boleh kalah dengan kerohanian, bukan dengan kekuatan, kerohanian. Tuan-tuan tahu tak, saya pergi berjalan di museum. Boleh cerita lagi ke? Saya berjalan di museum, ada 7 museum di Surabaya. Surabaya ada 7 museum. Salah satu museum dia tunjuk bagaimana kekalahan tentera perikatan pada tahun 1946. Bila Indonesia isytihar kemerdekaan, dia isytihar tu dia tak dapat restu Belanda. Belanda marah, dia pakat habis tentera perikatan. Belanda, UK, United Kingdom, Australia, New Zealand, semualah dengan Amerika mai serang Surabaya. Pasal apa? Dia isytihar kemerdekaan tanpa kebenaran Belanda. Bila lepas perang, orang Islam kita lawan, ulama-ulama kita turun, hak kapal terbang yang duduk terbang tu, ni dalam museum ni, salah satu museum di Surabaya. Yang terbang, dia buka serban, dia tibai sekali, habis kapal terbang. Tak kena pun, dia tibai lah. Jatuh kapal terbang. Yang kapal-kapal laut yang luar banyak-banyak tu, ambil pasiak, baca doa, baling. Habis kapal lepas. Tentera yang berjaya mendarat di lembing dengan buluh runcing. Lari 1946, lepas lari, lepas kalah, tuan-tuan. Tapi lepas tak masukkan dalam sejarah lepas. Tutup, tapi sejarah tu ada lagi. 1946 di salah satu museum di Surabaya. Dan kampung ulama yang terlibat menentang tentera perikatan tu, kampung tu sampai hari ini kerajaan Indonesia tak kenakan cukai pada mereka kerana mengenangkan jasa mereka menurut masa mereka tu. Hebat tak hebat orang Islam? Kekuatan kita rohani, tuan. Lepas tahu, pasal tu lepas buat makanan-makanan samaran banyak-banyak supaya kita ni tak kuat. Tuan-tuan, salah kalau kita bangga di Oxford University ada fakulti Islam. Salah kalau kita bangga di Cambridge University ada fakulti Islam. Salah. Tak boleh bangga. Kena susah hati. Bila ada fakulti, mereka akan buat kajian. Hadis ni ayat tu, hadis ni ayat tu. Tiba-tiba mereka nampak hadis ni. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang samaran, kalau orang Islam tak boleh tinggal yang samaran, mereka akan jadi tak kuat. Agama tak boleh jaga, akhlak tak boleh jaga. Jumpa dah. Maka ciptalah makanan-makanan samaran yang hari ini banyak dalam pasaran. Ni tuan-tuan, InsyaAllah boleh tinggal tak gula? Tu dia. Saya kena cakap. Sebab kalau tak cakap, saya salah. Tuan-tuan tengok lah ni dah ada dah. Brown sugar lah. Daripada mula tahu dah. Tapi kena jaga-jaga. Brown sugar tu dia buat dakwat ya. Dia buat ink ya. Warna. Kena dapat betul-betul. Tolong siapa-siapa yang ada pokok nyok di rumah, jangan tebang.
Satu rumah kalau ada 2 batang hingga 3 batang, dia boleh buat dah gula untuk sebulan makan untuk keluarga aja. Ada 8 orang dalam rumah, sebulan makan boleh dah. Cuma kena belajar lah macam mana nak ambil. Itu saja. Boleh insya-Allah.